Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Fairis Jemurin. Tumpuan berita tengah hari. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC dengan kerjasama Maju Efektif Sarawak Sendirian Berhad telah menganjurkan Festival Makanan Malaysia 2022 Nang Nyaman di Pusat Kraftangan Malaysia Petrajaya pada Khamis. Program yang berlangsung selama 2 hari itu telah dirasmikan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Seri Nancy Shukri. Semasa sidang media, beliau berkata program tersebut bukan sahaja merancangkan aktiviti pelancongan tetapi menggalakkan penyertaan komuniti agar terlibat dalam industri berasaskan seni dan warisan budaya. Dan untuklah peluang untuk kita mempromosikan gastronomi kita, bukan saja di Sarawak tapi di seluruh Malaysia. Kita mahu semuanya mengambil peluang untuk menunjukkan apa kekuatan ada dalam negara kita melalui makanan dan juga warisan kita seni dan budaya. Dari segi makanan kita ada warisan juga. Jadi sebabnya kita sebagai kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan warisan seni dan budaya dan juga pelancongan, sebab bila pelancongan yang meliputi semua tu. Jadi kita menggalakkan orang ramai untuk menyertai program kita. Tambah Datuk Seri Nancy, penganjuran Festival Makanan Sarawak ini merupakan komitmen kementerian untuk memastikan kedua-dua dasar pelancongan negara DPN dan dasar kebudayaan negara DAKEN dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ujar beliau lagi, penganjuran Festival Makanan Malaysia 2022 Nang Nyaman ini adalah tepat dalam usaha penciptaan semula atau memberi nafas baru kepada produk pelancongan negara sebagai menambah dan mempelbagaikan produk pelancongan yang sedia ada. Berita seterusnya, faktor air masin daripada laut telah menyebabkan struktur Dewan Masyarakat Kampung Bakam mengalami karat dan menyebabkan ia cepat rosak. Sehubungan itu, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM400,000 bagi membaik pulih Dewan ini supaya ia dapat digunakan. Saya harap saya dagilah lubang-lubang yang kelak dan keadaan Dewan kita tu akan lebih bagus dan dapat digunakan sentiasa. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Ramah Tambah Aidilfitri 2022 di Dewan Masyarakat Kampung Bakam baru-baru ini. Tambah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir itu lagi, kerja-kerja membaik pulih Dewan Masyarakat Kampung Bakam ini akan dilaksanakan pada tahun ini. Sementara itu, Dr. Ripin turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 untuk menaik taraf jeti di Kampung Bakam. Selanjutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Dris hadir menyempurnakan program Gawai 2022 Kampung Sebuyau Ensenge Iban Baru pada Selasa. Program tersebut bertujuan memeriahkan lagi suasana sambutan Gawai serta sebagai platform mendekatkan pemimpin tempatan bersama penduduk. Dalam ucapannya, Aula memberitahu projek Ruai Rumah Panjang yang masih belum siap tersebut akan disambungkan semula oleh kontraktor yang baru setelah kontraktor sebelum ini gagal menyiapkannya. Jelasnya, setelah siap pembinaan lantai di ruai tersebut, beliau akan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM300,000 untuk kerja-kerja menukar atap, membuat siling dan pendawaian elektrik yang baharu. Pada majlis tersebut turut diadakan pertandingan tandak lama, persembahan karaoke dan juga pertunjukan bunga api diikuti dengan upacara ngetas ranyai yang merupakan tradisi di Rumah Panjang sempena Gawai sebagai acara kemuncak program itu. Berikut pula, Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Riod Jain telah mengadakan Rumah Terbuka Hari Gawai bertempat di Dewan Kampung Pichin pada Rabu. Rumah Terbuka Gawai itu mula dibuka dari jam 4 petang dan dihadiri semua lapisan masyarakat daripada pelbagai kaum di kawasan Parlimen Serian. Majlis telah dimeriahkan dengan acara tarian kebudayaan pelbagai etnik serta persembahan permainan api roncong yang dipersembahkan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Pichin. Masih laporan di Kampung Pichin dengan penganjuran program Ziarah UKAS at Community 2022 baru-baru ini. Bertemakan Ngabang Gawai, program anjuran Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS dengan kerjasama Pertubuhan Penduduk Kampung Pichin PPKP itu telah dirasmikan pengerusi PPKP John Jadol. Dalam ucapannya, beliau menzahirkan penghargaan di atas penganjuran program tersebut yang mampu memberi impak positif kepada semua ahli Exco PPKP, Exco Ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB dan juga Exco Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Pichin. Katanya lagi, bagi memastikan ketiga-tiga institusi ini kekal relevan, hubungan kerjasama perlu terus dieratkan agar setiap perancangan untuk memajukan institusi dan juga kampung ini dapat dijalankan dengan lancar.
Pada majlis tersebut turut diadakan penyampaian insentif kepada 10 penerima ijazah pertama dan 5 lepasan ijazah dalam pelbagai bidang serta pemberian sagu hati sebagai tanda penghargaan kepada 4 bekas ahli Exco PPKP. Dalam pada itu, John juga menyeru kepada semua yang telah berjaya dalam pendidikan agar kembali menyumbang kepada komuniti tempatan. Ke perkembangan seterusnya, pemilihan bahagian Kapit sebagai tuan rumah sambutan Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Peringkat Negeri Sarawak tahun 2022 pada hujung minggu ini disambut baik penduduk setempat. Tinjauan Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS mendapati rata-rata penduduk sangat teruja kerana ia julung kalinya acara tonggak anjuran Kerajaan Sarawak diadakan di kawasan luar bandar, lebih-lebih lagi di bahagian Kapit. Bagi Ketua Masyarakat Kaum Iban Kapit, Penghulu Ugak Esok, beliau amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak kerana telah memberi peluang kepada bahagian Kapit menjadi tuan rumah majlis besar-besaran itu yang diadakan pada 5 hingga 6 Jun ini. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak dahulu oleh Dunia Sarawak dibantu oleh Kerajaan Negeri Pintah Pusat bisa menolong lalu sudah memberi contoh kebesaran ke Benua Kapit bakal 6 bulan atau ke 5 bulan 6 pula nya titik pengrami kebesaran banyak kak dia adu ke Kapit banyak mintu pengada yang di Pertuan Agong ke kak de punya di rami di Kapit itu. Jadi terima kasih abang yang nunjuk ke Kerajaan Negeri Sarawak udah medak Kapit tu titik dari negeri ke Mir. Lalu dia tu diberi peluang awak kurang di menua rual dari Kapit atau gadis menanjung medak dini menua Kapit. Lebuh mengada agung ke de untuk cara besar-besaran ka atau ke Numatia. Sementara itu, Tuai Rumah Kawasan Pelagus, Tuai Rumah Sekudan Abor turut berbangga kerana Kapit dipilih sebagai tuan rumah sambutan kali ini. Aku saya agak hati lepas juga dipilih ya. Aku hari ke Kapit. Sebenarnya kalau tidak kami ke program hari pengadaan Agung. Jadi masa kita pun sige orang hari Kapit. Tapi sige legal, lupa juga beberapa program tu lalu ke perintah di benua pesisir atau benua hulu dipilih Kapit tu. Jujur lalu pihak juga setiap program itu punya naria semua pelanjuang atau benua bukai dari itu. Jadi kami Kapit tu sekarang itu segi dukung benar program itu. Manakala bagi penghulu kawasan Oyan daerah Bukit Mabung Penghulu Alan Tubam, beliau amat berteruja dan tidak sabar menanti kedatangan tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pin Sri Abdul Taib Mahmud di Kapit. Aku beri besar terima kasih ngagai menua Kapit. Awak ke ilak tahu dipilih baru jadi pengada yang di-Pertuan Agong. Jadi ngau penatai yang di-Pertua awak ke boleh ke mereka kawo hari semenanjung ngau Sarawak lalu jungkat kage ekonomi kami di menua Kapit. Jadi pasal pemansang di menua Kapit bisa pemansang tapi beda sampai cukup lah. Jadi kami tu tadi harap ke lebih lagi ngagai Perdana Menteri mereka kami pemansang lagi menua Kapit lah. Jadi orang ke pasal ke nyambung perjalanan yang Tan Sri Subah. Jadi awak ke nulung pengawak yang ke udah ngadu ke kami di menua Kapit tau. Pemansang bisa tapi sampai cukup. Selain Tun Pin Sri Abdul Taib serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kurnia Taib, majlis itu juga akan dihadiri Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tuanku Bujang.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.